Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi kelas. Okey, kita mulakan pembelajaran kita dengan bab 1, Biodiversity. Alright? Okey. Subtopik yang pertama, kepelbagaian organisme. Okey. Semua benda hidup adalah organisme dan untuk biodiversity, dia ialah kepelbagaian organisme. Maksudnya organisme yang pelbagai. Dan dia terdiri daripada haiwan, tumbuhan ataupun mikroorganisme. Okey. Ini semua tergolong dalam organisme. Baik, contoh mikroorganisme, contoh macam bakteria, virus, benda yang kita tak nampak dengan mata kasar dan kita perlukan alatan tertentu untuk bagi nampak lah. Okey. Baik. Okey, habitat. Okey, apa itu habitat? Habitat pula merupakan suatu tempat tinggal semula jadi sesuatu organisme. Okey, contoh macam dalam gambar ni kan. Dalam gambar ni penyu, ikan. Okey, habitatnya adalah di dalam laut. Right? Okey. Ini contoh-contoh lah. Okey, contoh-contoh kepelbagaian organisme. Okey, flora dan fauna. Tumbuh-tumbuhan, kamu tengok sini kan, ada tumbuh-tumbuhan, ada bunga dan juga ada lebah mewakili haiwan. Okey. Okey. Kita tengok video ni. Michael dan Lynn berada di zoo negara. Zoo negara adalah tempat tinggal bagi kira-kira 400 spesies mamalia, reptilia dan burung Malaysia. Tahun demi tahun, zoo negara telah bertukar kepada konsep zoo terbuka dengan lebih 90% daripada haiwan-haiwan ditempatkan di dalam ruang yang luas. Harimau Malaya ialah haiwan yang paling penting di Malaysia. Ini ialah haiwan yang paling dikenali dalam alam haiwan di negeri Sarawak. Burung enggang badak. Burung enggang badak mewakili lambang negeri Sarawak. Badak Sumatera ialah spesies badak paling kecil yang masih wujud di bumi. Orang-utan ialah mamalia pemanjat pokok yang paling besar di dunia. Orang-utan dikenali sebagai ejen pencarian. Orang-utan memainkan peranan penting dalam penyebaran biji benih dan mengekalkan ekosistem hutan. Tapir Malaya ialah spesies terancam yang dilindungi oleh undang-undang. Haiwan ini adalah unik kerana mempunyai tumpukan besar yang berwarna putih dari bahagian bahu sehingga ke hujung belakang badan. Sementara bahagian badan yang selebihnya berwarna hitam. Buaya ialah reptilia akuatik yang hidup di dalam habitat air tawar seperti sungai, tasik dan tanah paya. Organisme seperti katak, kodok, newt dan salamander hidup di daratan dan di dalam air. Haiwan-haiwan tersebut mempunyai sifat istimewa yang membantunya untuk menyesuaikan diri dan bermandiri di habitatnya. Biodiversity di dalam ekosistem marin terdiri daripada organisme akuatik yang berinteraksi antara satu sama lain untuk membina keseimbangan alam semula jadi. Okey. So, kamu tengok tadi kan? Video ni dia senaraikan. Dia tunjuk dekat kita beberapa contoh lah. Binatang-binatang ataupun haiwan lah. Okey, yang menyumbang kepada pelbagainya organisme dalam biodiversity lah. Okey, kalau kamu tengok contoh dia bagi tadi kan, dia bagi reptilia. Contoh reptilia dia bagi macam buaya, ular. Okey. Jadi kalau kamu tengok di sini, kita sebagai rakyat Malaysia sepatutnya
bersyukur sebab negara kita ni antara salah satu negara yang kaya dengan kepelbagaian organisme. Okay, dia ada banyak faktor lah yang menyumbang kepada perkara tersebut. Antaranya ialah dari segi kita punya iklim Malaysia yang sesuai untuk kebanyakan organisme. Okay, kalau sesiapa yang pernah pergi buat lawatan ke zoo negara tu, dia tahulah kan, zoo negara ni luas lah kan. Kalau kamu nak jalan satu hari tu memang letih lah sebab dia kawasan yang sangat luas dan dia ada bahagian-bahagian dia. Okay, baik. Okey, apa itu kepentingan biodiversity? Kenapa pentingnya hidupan-hidupan yang pelbagai di sesuatu tempat lah? Okey, yang pertama sekali kepentingannya. Cikgu nak ambil pen. Okey, yang pertama, sebagai sumber makanan. Okey, organisme sebagai sumber makanan. Okey, contoh. Dia bagi uraian, haiwan, tumbuhan membekalkan pelbagai sumber makanan kepada manusia. Okey. Jadi, inilah contoh-contohnya makanan. Ni contohnya apa ni? Susu. Susu kita dapat daripada haiwan. Susu lembu, susu kambing. Okey. Tumbuhan. Ni contoh tumbuh-tumbuhan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey. Pentinglah kan, kalau dia kena pelbagai. Contoh kalau susu pun kita ada pilihan banyak kan. Nak susu apa? Susu lembu atau kambing. Okey, dan juga ada juga susu yang daripada tumbuhan. Contoh susu soya, susu almond kan. Okey. Baik, kepentingan yang kedua untuk menyeimbangkan alam. Keseimbangan alam. Okey, kitar nutrien. Contoh kitar nutrien yang ada, kitar nitrogen, kitar karbon, kitar air, okey. Itu kepentingan dia lah. Okey, pendebungaan. Kan, pendebungaan contoh sebagai ni contoh gambar dia bagi ni. Lebah kan. Lebah sebagai ejen pendebungaan. Kalau tak ada dia susah juga. Kan, tak berbunga. Kita punya tumbuh-tumbuhan ini dia tidak membiak lah. Kan, dia tidak membiak, tiada penghasilan bunga dan buah. Okey, dan juga interaksi antara organisme mewujudkan keseimbangan alam. Contoh tumbuhan, bunga, interaksi antara bunga dan lebah menghasilkan keseimbangan alam. Okey, yang ketiga, kepentingan biodiversity ialah sebagai satu tempat rekreasi. Okey, kawasan yang kaya dengan biodiversity boleh dibangunkan sebagai tempat rekreasi. Contoh, cikgu tak mau cerita yang jauh lah. Kita cerita tentang yang dekat dengan tempat kita, area Kuala Nerang ni. Contoh macam dekat Puncak Jani. Kan? Tapi sekarang ni dah jarang lah orang pergi ke Puncak Jani tu kan. Tapi kalau siapa yang biasa pergi tu, dia tahu lah. Puncak Jani dia kaya dengan tumbuh-tumbuhan. Dan dia juga, kalau kamu pergi tu, on the way nak sampai ke Puncak Jani tu, kamu dah dengar bunyi kan, bunyi unggas. So maksudnya kepelbagaian organisme sebagai satu tempat rekreasi dan pelancongan lah. Okey. Cuma nak bezakan dia dibangunkan ataupun tak dibangunkan sahaja. Banyaklah Puncak Jani, Bukit Wang, apa lagi. Kalau area tu cikgu tak pastilah. Okey. Baik, yang keempat, kepentingan biodiversity untuk tujuan perubatan. Okey, contoh. Okey, tumbuhan herba digunakan secara meluas dalam pembuatan ubat-ubatan ataupun kosmetik. Kan? Contoh macam herba, contohnya seperti halia, kunyit. Kan? Orang buat ekstrak kunyit, hasilkan jus kunyit. Contoh. Okey. Contoh macam buah delima, pati delima. Okay. Yang kelima, biodiversity yang pelbagai ini memberi manfaat sebagai sumber bahan mentah industri. Okey, kayu balak, buluh, rotan. Itu antara contoh-contoh hasil hutan yang digunakan untuk membuat alat muzik, perabot serta membina bangunan. Contoh macam yang famous, rotan lah. Kan, rotan ni contoh macam, okey, ada seorang individu di Perlis. Cikgu kenal lah sebab masa cikgu menyewa di Perlis tu, sebelah rumah cikgu tu, mereka, dia dengan mak dia, Cik Roslan nama dia.
Dia buat satu bukan studio, tempat lah untuk dia hasilkan bahan craft tangan. Okey, produk craft tangan dia lah. Okey, nama dia kalau siapa yang base nanti kalau kamu pergi Perlis, kamu singgah lah. Lan Seni Kreatif. Kan? So dia jual lah. Dia buat di situ, dia jual. Rotan diguna pada rotan. Dia buat bakul, dia buat tudung saji, okey, dia buat pasu yang pelbagai bentuk dan saiz. Okey, boleh pergi tengok. Okey, hari-hari dia duk buat, cikgu duk tengok. Okey, baik. Yang ke-6, pendidikan. Biodiversity ini juga penting untuk pendidikan, di mana manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan cipta teknologi terkini melalui penyelidikan saintifik terhadap mikroorganisme, haiwan dan tumbuhan. Kan? Untuk pendidikan lah. Contoh macam penciptaan vaksin. Kan? Okay. Jadi, buat kajian terhadap mikroorganisme. Alright? Baik. Tengok video. Sekejap. Malaysia dikenal pasti sebagai salah sebuah negara mega biodiversity di dunia. Biodiversity menyediakan sumber yang penting untuk herba dan ubat-ubatan tradisional dan moden. Tumbuh-tumbuhan ini digunakan untuk merawat dan mencegah penyakit. Biodiversity menyediakan manusia dengan pelbagai-bagai makanan seperti tumbuhan, ikan dan haiwan ternakan. Biodiversity adalah penting kerana membantu dalam mewujudkan ekosistem yang seimbang. Biodiversity adalah penting dalam pendidikan kerana membantu kita untuk meningkatkan pengetahuan kita menerusi penyelidikan saintifik pada tumbuhan, haiwan dan mikroorganisme. Biodiversity menyediakan kita dengan bahan mentah seperti kapas untuk pakaian dan kayu balak untuk tempat perlindungan dan perabot. Biodiversity menyediakan tempat rekreasi untuk aktiviti masa lapang. Kawasan yang kaya dengan biodiversity boleh dibangunkan sebagai tempat rekreasi. Okey. Ni tambahan lah kepentingan biodiversity. Ni dia bagi contoh lah. Gambar ni danau girang di Sungai Kidamatangan, Taman Nasional Bako. Ni untuk pelancongan lah. Menjana ekonomi dijadikan hutan rekreasi. Eko pelancongan. Okey, ni rotan digunakan untuk membuat perabot. Okey, apa lagi? Okey, bunga periwinkle berpotensi menjadi penawar sesetengah jenis kanser. Ni untuk perubatan. Okey, hutan paya Laut Matang. Okey, gambar lah. Okey, Taman Nasional Bako untuk tujuan menjana ekonomi. Okey, rotan. Okey, craft tangan. Okey, rotan ni dia, cikgu pernah tanya lah. Dia dijual macam mana stok rotan tu kan. Encik Roslan cerita rotan ni dia ambil, dia dibeli ikut kilo. 1 kilo 30 kata silap cikgu. 1 kilo RM30. Kalau yang ada yang rotan yang dah diwarnakan siap-siap, ni tu lagi mahal lah. Okey, perkhidmatan ekologi. Okey, akar pokok bakau melindungi pantai. Ada lagi. Okey, mengekalkan keseimbangan alam. Contoh kitar air lah. Kan? Saling berinteraksi antara organisme. Okey, sumber bidang perubatan, bioteknologi. Buat kajian. Di mana mereka hasilkan tumbuhan menerusi tissue culture contohnya. Alright. Okey, pengurusan biodiversity yang berkesan. So, bila banyak kepelbagaian organisme ni dalam sesuatu kawasan, okey, biodiversity lah.
Jadi kita kena uruskan dengan cara yang baiklah, yang berkesan supaya kita boleh mengekalkan kepelbagaian tersebut dalam tempoh masa yang lama untuk tatapan generasi yang akan datang. Okey. Jadi jika tanpa perancangan yang baik, sumber flora fauna diancam kepupusan. Okey. So apabila sesuatu spesies tu diancam kepupusan, kita sebutnya sebagai spesies endemik. Spesies yang hidup berkelompok. Spesies endemik ni ialah spesies yang hidup berkelompok di habitat yang terbatas di sesebuah lokasi. Maksudnya habitat dia tu terbatas. Mungkin puncanya daripada aktiviti manusia. Kita tengok contoh. Ni contoh-contoh spesies endemik yang ada kat Malaysia. Bunga pakma. Bunga pakma ni bunga Rafflesia lah. Banyak dekat Borneo. Kan? Okey, periuk kera. Yang ni memang semakin kurang. Sebab apa? Sebab ni orang Melayu kita ni suka makan pelik-pelik. Mereka buat lemang dalam periuk kera. Jual ni, cikgu pernah tengok dekat TV. Jual satu periuk kita panggil kan. Satu periuk ni RM10 dia jual. Lagi mahal daripada lemang buluh. Ni lemang periuk. Okey. Yang ketiga, penyu belimbing. Penyu belimbing ni dekat pantai timur lah. Dia ancam kepupusan. Okey, harimau Malaya. Ni sedia maklum lah kan. Kalau kamu tengok pernah jadi kes dulu dekat Kelantan kan. Harimau tu kurus kan. Dia sampai berjalan keluar pergi ke perkampungan orang. Dan nampak dia kurus kan. Semua orang lari. Tapi dia dalam keadaan dia yang kurus sangat. Cikgu sedih lah tengok harimau tu yang dekat Kelantan tu kan. Lepas tu orang perkhidmatan ambil veterina, jaga dia dalam seminggu kot dia meninggal. Kan dia tak boleh survive lah sebab dia tak boleh makan. Okey. Ni gajah pygmy. Ni gajah kerdil, ni Borneo lah, dari Sabah Sarawak. Okey. Baik, tengok video ni. Sekejap off pointer. Okey. Oh tidak, apa yang sudah terjadi dengan hutan ini? Dulu terdapat banyak pokok, burung dan lain-lain haiwan dalam hutan ini. Tetapi sekarang, saya tidak fikir haiwan dan tumbuhan boleh terus hidup dalam persekitaran sebegini. Aktiviti-aktiviti manusia yang mengancam biodiversiti ialah penebangan hutan, pemburuan haram, pembangunan industri dan kebakaran hutan. Penyahutanan hutan menyebabkan kemusnahan habitat semula jadi yang mengakibatkan organisma menghadapi kepupusan. Contoh-contoh haiwan terancam ialah orang-utan, harimau Malaya dan bunga pakma. Penyahutanan juga mengganggu pola cuaca yang normal, menyebabkan perubahan iklim secara global. Jadi, bagaimanakah kita boleh membantu untuk memelihara dan memelihara biodiversiti kita? Pertama sekali, haramkan pembunuhan haiwan endemik dan terancam atau pemerdagangan bahagian badan haiwan melalui Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972. Seterusnya, tubuhkan taman negara, taman laut, hutan simpan dan sanktuari hidupan liar. Akhir sekali, jalankan program pembiakan seperti tapak semaian biji benih dan pusat penetasan telur penyu. Okey, ni contoh-contoh lah. Okey. Kaedah-kaedah nak uruskan biodiversiti secara berkesan. Okey. Okey, adakah terlambat untuk kita menjaga keseimbangan biodiversiti? Memang tak terlambat, tak pernah terlambat selagi mana kita tak mula. Okey. Baik, ni contoh-contoh lah, ni ulang balik dah dalam video tadi kan. Contoh-contoh aktiviti manusia yang mengancam alam sekitar. Okey. Penangkapan ikan secara tak terkawal. Okey. Penyahutanan tanpa penanaman semula. Pembebasan bahan pencemar ke atmosfera. Okey. Bahan pencemar ni contohnya macam asap kenderaan lah. Kan? Gas
karbon monoksida, gas karbon dioksida, metana. Okey, pencemaran air. Yang ni famous sekarang ni kan. Banyak kita tengok sungai-sungai yang tercemar. Contohnya Sungai Kim Kim tahun lepas kan. Dekat Johor, Pasir Gudang Johor, di mana semua sekolah yang berdekatan dengan Sungai Kim tu terpaksa ditutup sebab mengancam keselamatan nyawa manusia kan. Okay, tapi secara tidak langsung dia juga mengancam alam sekitar lah kan. Baik, yang seterusnya penggunaan bahan kimia seperti pestisida, bahan kimia tak organik dan insektisida secara berlebihan. Okey, pestisida, insektisida ni maksudnya racun lah, racun serangga. Okey, racun kimia. Alright, pembangunan yang tidak terancang, misalnya projek perumahan. Kalau kamu tengok sekarang ni banyak sangat rumah-rumah yang baru dibina. Pemaju buat projek perumahan. Kalau contoh kat Kuala Nerang ni tak banyak sangat. Kalau dekat Pokok Senga tu sangat banyak. Kalau kamu pergi Perlis dia kan banyak sawah padi kan. Tak sebanyak Kedah. Tapi kalau kamu tengok di Perlis, mungkin sebab tak tahulah tanahnya kurang ke apa, tapi depa kat sana buat rumah dekat kawasan sawah padi. Depa tambun tanah, bina rumah di situ. Okey, projek perumahan lah tu. Okey. Baik, ni contohlah gambaran kan. Penangkapan ikan tak terkawal. Okey, penyahutanan kan. Ni kalau kamu pergi Cameron Highland, perasan lah. Kan sebab tu orang tahu Cameron Highland lah ni sekarang ni tak sama macam dulu. Okay, penyahutanan tanpa penanaman semula. Tu yang lagi bahaya sebenarnya. Okey. Pembebasan bahan pencemar. Ni kamu tengok pembebasan asap lah. Ni pencemaran udara. Ni kawasan industri. Kalau kita dekat area Kuala Nerang tak banyak sangat. Tak banyak. Ada kilang tak? Tak ingat. Ada kilang gula, cikgu tak pasal cikgu jarang lalu. Tapi kalau dekat Pokok Senga tu, Batu 11, kilang papan Aci tu kan. Area tu semua kawasan kilang. Okey, kalau kamu nampak, kalau kamu on the way kat Losa, nampak lah sebelah kanan. Ni pencemaran air. Kamu tengok. Di mana sampah dibuang begitu sahaja ke dalam sungai, dalam laut. Okey. Menjejaskanlah hidupan akuatik kan. Ni penggunaan bahan kimia kan. Contoh tanam cili, racun. Cukup masa dia kena racun. So itu mendatangkan kesan buruk kepada alam sekitar. Okay, ni pembangunan tak terancang. Kamu tengok area contoh macam area Penang kan. Kawasannya padat dengan penduduk. Jadi semua bukit digondolkan, diratakan, bina bangunan. Kan? Baik. Okay, langkah-langkah pemeliharaan dan pemeliharaan biodiversity. Okay, yang pertama, kita adakan kawasan perlindungan organisma hidup. Sediakan kawasan hutan simpan. Wartakan hutan simpan. Sediakan pusat perlindungan haiwan liar dan tapak semaian tumbuhan. Contoh macam nursery. Menyediakan pusat pemeliharaan haiwan liar dan haiwan yang hampir pupus. Pemeliharaan ni dia ada dua. Pemeliharaan in situ ataupun pemeliharaan ex situ. In situ ni maksudnya kita pulih satu haiwan tu, kita jaga dia dekat kawasan habitat asal dia. Kita tak bawa dia pergi mana-mana. Tapi kalau pemeliharaan ex situ, maksudnya kita ambil dia, kita bawa dia pergi ke tempat lain, bagi dia duduk situ. Macam tu. Tu beza in situ dan ex situ. Okey. Yang kedua, urus alam sekitar dengan bijak. Macam mana nak jadi bijak? Kurangkan penyahutanan. Okey. Tanam semula pokok di hutan. Buat program, tanam semula 1 juta pokok. Contoh baru ni kan yang PM kita launching lah. Okay. Yang ketiga, mengurangkan kemusnahan alam akibat pencemaran dan pembakaran hutan, membaik pulih habitat yang rosak. Okey, yang ketiga, kita boleh pulih dan pelihara biodiversity ni dengan melalui pendidikan. Mendidik masyarakat tentang kepentingan pelihara dan pelihara organisme hidup melalui media massa. Buat kempen secara online lah. Kan, online ataupun contoh dari segi media massa, contohnya seperti TV, kan, iklan-iklan dekat TV, radio. Okey, integrasi pengetahuan tentang pemeliharaan dan pemeliharaan dalam kurikulum di sekolah. Cikgu-cikgu terapkan nilai murni di sekolah kepada pelajar. Pentingnya untuk kita jaga alam sekitar.
Okay, yang keempat, ni pihak penguatkuasa lah. Okay, di mana menguatkuasakan undang-undang. Okay, di mana kita ambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang menjalankan pembalakan haram, pembalakan yang tidak terancang. Okay, pemburu haiwan secara haram bagi tujuan komersial. Contoh macam gajah, dia pun suka ambil apa? Dia pun suka ambil dia punya gading dia kan. Okay. Badak tu dia pun suka ambil sumbu dia. Macam-macam lah. Okay, nak buat duit. Okay. Baik, ni contoh kawasan perlindungan, hutan simpan lah. Kan, ni hutan simpan. Okay. Kita tak kacau dia pun maksudnya. Okay. Media massa. Ini banyak kan? Banyak sangat media yang boleh kita guna untuk promote. Kita nak didik masyarakat. Nak didik orang lain. Orang di luar sana betapa pentingnya alam sekitar. Untuk menjaga kepelbagaian biodiversity. Okey, kuasa undang-undang ni lah. Kan, pembalak haram. Kita kenakan tindakan undang-undang lah. Okey, terhadap pembalak haram atau pemburu secara haram. Okey. Okey, baik lagi. Mengurus alam dengan bijak. Ni lah. Contoh kan, penanaman semula kan. Okey. Program. Okey.